Terima kasih kepada pengerusi majlis. Itu ustaz ya? Ke macam ustaz? Kan? Wallahualam, tapi macam ustaz. Dan saya tengok beliau menghafal hadis yang dibaca. Tak tahulah baru hafal ke ataupun sambil-sambil lagi tengok. Wallahualam. Beliau telah memulakan dengan satu hadis yang sangat bermakna sebenarnya. Sebab hadis itu memberitahu tentang jalan ke syurga dan bagaimana Allah memberikan kemudahan. Sedangkan jalan ke syurga itu susah, payah, perih, jerih. Tapi hadis itu menyatakan bahawa kita akan dimudahkan untuk menuju ke syurga. Saya ulang balik hadis yang telah dibacakan oleh MC kita, iaitu Encik Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Isa. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu ataupun perjalanan menuntut ilmu, tak semestinya dia berjalan menuju melalui online ataupun pembacaan buku, maksud dia menempuh proses menuntut ilmu. Tetapi antara tempat ilmu itu diberi dan diproses adalah majlis-majlis ilmu seperti ini. Jadi siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan permudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke syurga. Sebab itu, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai ibu ayah, antara cara yang jelas untuk kita memastikan seluruh keluarga kita masuk ke syurga, mesti ada aktiviti hadir majlis ilmu sekeluarga. Dapat buat sebulan sekali pun jadi. Jika kita buat rutin sebulan sekali, mungkinlah di KL ni kan ada banyak masjid, dan kita boleh pilih mana-mana masjid yang ada buat kuliah. Sama ada pencamaian dikenali ke tak dikenali ke terpulang. Tapi kita tahu dah jadual. Jumaat malam contohnya, mesti suami bawa ahli keluarga semua hadir kuliah, hadir majlis ilmu. Kerana dalam perjalanan itu sebenarnya seluruh keluarga ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan ke syurga. Siapa yang boleh bantu kita untuk masuk syurga melainkan Allah? Kita tak ada jaminan. Kita sibuk kerja, sibuk ada masalah, sibuk ni, sampai kita tak fikir kita sebenarnya sedang melalui jalan ke syurga atau tidak. Kita tidak fikir secara khusus, bincang secara khusus dengan suami, macam mana cara nak ke syurga kita ni, betul tak ni? Apa kita buat ni ke syurga ke tak? Jaranglah kita punya communication kita, perbincangan kita berkaitan dengan bab syurga, bab neraka. Tetapi jika kita buat, walaupun sebulan sekali, kalau dapat seminggu sekali lagi bagus. Saya sendiri memang dibesarkan oleh ibu ayah, seminggu sekali wajib bawa kami 10 adik-beradik ke kuliah hari Jumaat, sebab Terengganu Jumaat Sabtu kan. Jadi pagi-pagi memang kami tahu awal pagi kena bersiap pada pagi Jumaat untuk menuju ke Rusila, Masjid Rusila, iaitu menghadiri kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Itu saya cerita pengalaman kami dibesarkan. Saya anak kedua, 10 orang adik-beradik, sampai anak ke-10 semua angkut, semua angkat. Hampir tidak pernah gagal lah setiap minggu. Tapi hasil daripada itulah, maksudnya terbentuknya jati diri, akhlak, peribadi, kecintaan kepada majlis ilmu. Dan kalau ditanya, adakah mak ayah ni memang bentuk khusus, struggle, fokus, bentuk pemikiran, bentuk peribadi, nak suruh jadi rajin, nak suruh belajar sungguh-sungguh apa semua dan sebagainya? Saya lihat ibu ayah saya seorang yang sangat sibuk. Ibu guru fizik, ayah saya orang peniaga. Jaranglah ada waktu untuk dalam keluarga bercakap, nak bagi tazkirah dalam keluarga, bagi khusus fokus pendidikan. Tetapi apa yang saya sedar, apabila ibu ayah membiasakan anak hadir majlis ilmu, di situlah Allah akan halakan, Allah akan bawakan kita dan ahli keluarga kita menempuh jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang baik. Kalau leka, lalai, bukan kami tak pernah nak lalu jalan leka, lalai, remaja kalau bawa-bawa dengan adik-beradik, baru tahu cerita masa duduk asrama dulu dia orang buat apa, buat ni. Tetapi Allah tarik balik, Allah akan tarik balik. Nak lalai, Allah tarik balik. Lupa, Allah ingatkan balik. Tersilap jalan, mesti ada satu benda yang berlaku, mak ayah akan tahu, tarik balik. Kerana apa? Janji Rasulullah
Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga, bukan dimudahkan jalan ke neraka. Sebab jalan ke neraka jauh lebih mudah, lebih indah, lebih seronok, lebih ringan berbanding jalan ke syurga ini dengan duri-duri, dengan ujian, dengan benda yang kena berkorban itu, benda yang kita berat, nak istiqamah apa semua. Tapi hadir majlis ilmu memang impact dia luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, tahniah kepada penganjur, iaitu yang mengajukan Ibu Pejabat Bank Simpanan Nasional BSN dengan kerjasama Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Perbankan Islam, Jawatan Kuasa Surau, Wisma BSN dan Puspanita BSN. Oh, ada Puspanita juga ya. Puspanita ni kan biasa agensi kerajaan. Oh, ni semi. Oh, semi. Oh, BSN semi, patutlah. Maksudnya ada Puspanita. Masya Allah. Dek, saya kena sini sikit ya, sebab dia CP sangat. Terima kasih pada Encik MC, Encik Muhammad Alif Haitar yang berusaha pihak pengurusan Bank Simpanan Nasional, ketua-ketua jabatan, pengurus-pengurus bahagian. Semua ni orang banyak duit ni kan? Banyak duit orang lah. Kaki tangan Bank Simpanan Nasional, semua muslimin-muslimat yang menonton secara live. Berapa dah umur bank ah? Bank BSN berapa dah usia dia? Siapa lahir dulu? Bank dulu ke tuan-puan dulu yang lahir ni? Bank dulu. Sebelum jadi BSN, sebelum tu nama bank lain ke? Bank Bumi Putra? Bukan. Bank Pos. Ya. Namanya Bank Pos. Oh, pejabat pos. Yang mana satu dekat? Biasa sini tak tahu sejarah kan? Yalah. Asalnya pos. Tak pernah tahu ya. CP-CP dekat-dekat dah tu. Lepas tu nama BSN pada tahun bila? 1974. Oh, Masya Allah, 1974. Antara bank terawal ke memang bank pertama? Antara 1974. Saya lahir 1983. Maksudnya, adakah rakan semuda? Bukan setua ya, rakan sebaya, lebih kurang lah ya umur kita. Semua nampak muda-muda ni, 30-an belakang ni. Betul ke? Subhanallah. Awet muda, kerja bank kan? Subhanallah. Muslimin muslimat masa Allah sekalian, umur 30-an ni umur ahli syurga kan? Digambarkan umur ahli syurga 30-an. Maksudnya itulah usia yang paling ideal. Orang kata kalau lelaki ke perempuan ke paling comel lah masa tu. Nak kata tua tak, nak kata muda tak. Bila keluar je nombor 40, 22 September ni saya masuk 40 lah. Sekarang masih 3 depan lah, 39. Maksudnya kalau 3 tu kan bunyi macam muda-muda pertengahan, tapi masuk je 40 dah rasa mula menua dah. Jadi usia gambaran ahli syurga antara 30-an. Sebab itu wajahnya kan bakal ahli syurga insya-Allah. Tu yang nampak macam 30-an insya-Allah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Okey, tajuk yang diberikan iaitu berkenaan dengan etika kerja dalam Islam. Ada non-Muslim ke di BSN? Ada. Jadi yang hadir semua ni adalah Muslim yang kita nampak. Etika kerja. Seronok tak bekerja? Macam ada tak berapa nak angkut. Seronok tak kerja? Alhamdulillah. Yang sebelah sini bunyi seronok sikit, yang sebelah sini macam tak berbunyi. Dia redha je. Hari-hari mungkin ada yang bila lah aku nak pencing. Baru masuk kerja 2 hari, bestnya pencing. Ada pula guna ayat, sebenarnya aku kerja ni bukanlah keperluan sangat, suami aku boleh je tangguh aku. Aku cuma yelah sekian-sekian. Maksudnya tapi tak berhenti juga. Aku anytime nak berhenti tak ada hal lah, tak hadap lah kerja. Contoh lah. So aku boleh bagilah dari poket 2,000 sebulan. Kerja ni saja suka-suka, daripada duduk kat rumah buat duduk-duduk je kan. Masya Allah.
Tuan-puan sekalian, kerja adalah satu ibadah yang sangat besar dalam Islam. Ia adalah ibadah. Bagi orang lelaki, wajib bekerja. Mencari rezeki adalah wajib. Tak bekerja, tak cari rezeki, berdosa. Berdosa. Malas adalah satu akhlak yang buruk, akhlak yang keji. Sekurang-kurangnya orang lelaki dia bekerja walaupun dia tak kahwin untuk menafkahi dirinya. Untuk menafkahi dirinya. Bila dia berkahwin, menafkahi isteri, menafkahi anak-anak. Jika ibu bapa dia susah, menafkahi ibu bapa. Ibu bapa bukan wajib beri nafkah. Pemberian itu adalah hadiah, bukan nafkah. Kalau ibu bapa tak susah, bukan asnaf, tidak miskin, tapi enggan beri, tak menjadi berdosa. Sebab ibu bapa bukan dalam senarai wajib diberi nafkah oleh seorang lelaki ataupun seorang anak. Tapi kalau ibu bapa miskin, susah, asnaf, wajib berilah. Tetapi kalau memberi, walaupun mak ayah tak wajibkan apa semua, itu sebagai hadiah, pahala yang sangat besar. Masya Allah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan permulaan kita baca hadis ini boleh memberikan rasa gembira dengan pekerjaan yang kita sedang lalui ataupun yang sedang kita kerja sekarang. Sebab ramai orang tak happy dengan kerja sebab dia tak tahu nilai kerja. Of course lah kita ada ujian. Dan lagi kalau ramai perempuan macam ni, ada banyak gosip, banyak kelip-kelip, kan, tak suka tu, tak suka ni, grup itu, grup ni. Subhanallah, ini grup makan-makan, ini geng jalan-jalan, ini geng zikir, ini geng kuliah, ini geng ni, kan. Dia automatik lah mana wife yang kita dah serasi tu, kan. Ini geng surau. Padahal semua geng tu semua bagus-bagus belaka. Mesti ada semua jenis geng, barulah seimbang. Kita pun berubah mengikut tahap umur. Masa mula masuk kerja dulu, macam mana cara kita berfikir. Lepas tu bila dah jadi senior, kita kena ingat juga balik masa kita jadi junior dulu, lebih kurang lah perangai. Dan yang junior pula bila tengok senior, hampir macam bagus sangat. Oh, suka manganga. Padahal dia juga sedang melalui proses untuk sampai ke situ juga. Dan dia pun akan berubah. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya bekerja di pejabat 9 tahun sahaja. Saya pernah sebagai penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam. Saya pernah jadi pegawai warga Islam JAKIM, kemudian dihantar kepada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dan saya terakhir jawatan saya penolong pengarah bahagian pengurusan halal. Lepas tu saya berhenti, kita bina syarikat sendiri. Sekarang syarikat dah ada 13 anak syarikat. Staf kami sekarang dalam 200 orang, 220 macam tu lah, termasuk pekerja-pekerja foreigner lebih kurang 70 orang. Sebab itu daripada pengalaman kerja daripada bawah, daripada kita di bawah majikan sehinggalah jadi majikan, melalui proses ni kita boleh lihat perkara yang berlaku, konflik yang berlaku, benda yang sama, cerita yang sama, konflik yang sama, cuma orang je yang berbeza. Siapa yang fikir nak bekerja tak ada masalah, tak ada ujian, tak ada konflik, dia tak bekerja sebenarnya. Dia berseronok je kat pejabat ni. Sebab apa? Bila namanya bekerja, syaitan memang tak suka. Sebab kita sedang buat ibadah. Bila namanya bekerja, kita sedang berlawan dengan hawa nafsu. Bila namanya kita bekerja, orang yang nak buat kerja betul-betul efisien, jaga waktu, jaga kualiti, jaga ni, lagi banyak ujian dia. Bukan syaitan je tak suka, manusia pun tak suka. Ada iri hati, cari masalah, cari kekurangan, gini-gini. Lepas tu mulalah keluar ayat-ayat yang digunakan untuk membenarkan apa yang dia buat. Aku ini family person. Apa-apa family nombor 1. Lepas tu ayat motivasi lain yang keluar, kita ni tak perlulah beria sangat kerja ni. Paling utama family. Kalau kita sakit, kawan-kawan ni bawa buah sekali je. Yang jaga kita family. Contohlah nak bagi kata-kata semangat ni. Sebab kejap cuti. Kan? Fikir je gini, saya bukan kata tak utamakan keluarga. Saya pun ada keluarga. Suami saya, anak-anak 7 orang. Tapi orang yang mengatakan keluarga itu penting, dia sangat menjaga sumber rezeki dia. Dia sangat amanah dengan kerjanya. Dia sangat menjaga keberkatan rezekinya. Sebab rumah yang didiami sumbernya daripada kerja. Kereta, motor yang dibeli sumber daripada kerja. Makanan untuk jadi darah daging sumber daripada kerja. Sebab itu kalau orang berhujah,
sampai mengabaikan kerja, buat kerja cincai-cincai, tak nak fokus apa semua, buat sungguh-sungguh, saya kata dia akan efek kebahagiaan rumah tangga. Dia akan efek. Ada orang bekerja bersungguh-sungguh amanah sampai masa dia mungkin kurang sikit untuk anak, tapi Allah akan gantikan anak ini dibentuk dengan guru-guru yang bagus, dengan environment bagus. Allah berikan ganti kepada sifat amanah yang dibuat di tempat kerja, rezeki yang halal dan berkat dibawa balik tu, impactfulnya kepada apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi macam mana kita nak faham kalau kita tak tahu nilai kerja? Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda. Kita baca sama-sama ya. Hadis Al-Baihaqi, dan ia merupakan hadis sahih, hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebab hadis ini berkaitan dengan kerja, dan tajuk kita etika kerja menurut Islam, ataupun bagaimana nak bekerja menjadi satu ibadah. Kita sama-sama mengambil barakah, melafazkan dengan lidah kita hadis Nabi SAW. Boleh ke? Boleh. Duduk tegak. Nak suruh semangat sikit tu. So takut berada di alam lain dah. Satu lagi, bila baca hadis Nabi, ayatul Quran, kita perlu beradab. Macam seolahnya siapa yang beradab dengan hadis Nabi, dia sedang beradab dan berakhlak dengan Nabi. Orang yang beradab dengan Al-Quran, dia beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi, kalamun Nabi, kata-kata Nabi. Dan tidak ada kata-kata yang lebih diyakini, yang lebih powerful berbanding Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi ini motivasi terbesar kita orang yang bekerja. Okey, saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, keluarkan suara. Orang bank biasa senyap buat kerja kan. Kalau cikgu tu yang suara tiba-tiba kuat je. Tapi gunakanlah suara ketika anda berada di rumah. Suara rumah macam mana? Kalau jemput makan, ke pergi dekat, jemput makan bang? Tak kan? Cukup berada di dapur, satu rumah akan dengar kan? Gunakan bakat semula jadi ada tu kan, keluarkan suara kita biar semangat sikit. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badri. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey, kencik suami duduk situ seorang-seorang. Berdebar tak? Semua perempuan kat belakang cik. Lain macam pula saya tengok. Ke ada yang lelaki sudi teman suami saya kat bawah ni? Masya Allah, terima kasih. Macam ustaz kita ni, Masya Allah. Okey, kalau ada lagi yang sudi boleh je ni kan, memenuhi ni. Tapi tak apa tu, dah ada teman tu. Okey, Masya Allah. Mari kita tengok apakah maksud hadis ini. Maksudnya, barang siapa mencari rizki yang halal untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta, supaya kita tak jadi orang meminta-minta sebab dilarang. Untuk meminta-minta tanpa keperluan, tanpa sebab. Kita tak ada halangan untuk bekerja. Jadi Nabi sebut, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk menjaga diri daripada meminta-minta, untuk nafkah dirinya, dan dengan tujuan menafkahi keluarganya, serta supaya dapat membantu orang yang memerlukan, nescaya dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang bercahaya, berseri-seri, ibarat bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi, dan ia merupakan hadis yang sahih. Bayangkan apa yang Allah nak beri kepada kita yang cari rezeki yang halal untuk 3 golongan. Untuk diri kita, lepas untuk keluarga, kemudian ketiga untuk orang yang memerlukan. Mungkin ada ahli keluarga kita memerlukan, mak ayah adik beradik,
mak saudara, tok saudara, sepupu ataupun jiran-jiran yang memerlukan. Bila kita bekerja mencari sekala untuk tiga ini, Nabi sebut akan dibangkitkan di mahsyar dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Pernah tengok bulan purnama? Pernah lah. Okey, respon sikit ya. Saya tahu ini waktu yang mencabar dan dekat dengan waktu ni, waktu tidur kan? Tak kan? Biasa pukul 1 lah kalau nak rehat sekejap. Lepas tu makan apa semua baik. Tapi dengan cuaca yang sejuk ni, ini musim winter kan? Dengan musim winter macam ni, lepas tu duduk pula menyandor gitu kan. Mula nampak saya seorang, lepas tu nampak Ustazah dah jadi dua. Kenapa tu? Dah lama langsung Ustazah dah tak nampak lah. Tahu-tahu Allahu'alam barulah jelek balik. Nak dapat wajah yang bercahaya ni di akhirat kelak adalah satu situasi yang sangat susah, sangat berharga, sangat mahal. Yang mana kita tahu di akhirat kelak di mahsyar ada dua saja. Pertama, sama ada wajah hitam legam, kusam, dah tahu dah itu wajah bakal ahli neraka. Tapi orang yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, ini bakal ahli syurga ni. Dah tahu dah perjalanan yang hisapnya insya-Allah lebih mudah dan dia akan menuju ke syurga. Maksudnya ketika dibangkitkan tu, sangkakala kedua dibangkitkan tu, dah boleh nampak dah bakal ahli neraka, bakal ahli syurga. Kalau sekarang dekat dunia nak buka flawless senang, ada duit je boleh flawless. Kan buat rawatan, pakai produk itu ini untuk wajah, macam-macam warna ada. Tetapi di akhirat kelak dua warna saja. Walaupun kat dunia dulu mungkin wajahnya berkulit gelap, kusam apa semua, tetapi walaupun dia mungkinlah lahir dengan kulit gelap, maksudnya tak disebut TikTok itu kena ban sebab itulah sebut kaum. Sebenarnya contohlah kan, Afrika ke dan sebagainya. Tak apa sebut Afrika, negara, nama negara. Dia orang ni takut kena ban terus TikTok tu, seminggu dia ban. Yang saya ada sebut tu tak boleh sebut, saya takkan sebut, jangan risau. Okey, Afrika tak apa. Maksudnya memang itu kumpulan yang kulitnya gelap, hitam. Tetapi di akhirat kelak jadi putih, bersih, bercahaya. Tuan-puan sekalian, wajah bercahaya ni kalau daripada hadis Nabi ada beberapa amalan. Antaranya wuduk. Orang yang sentiasa mengekalkan diri dengan wuduk dan menjaga kesempurnaan wuduk. Ada melalui cahaya salat, cahaya jihad, cahaya-cahaya ibadah-ibadah yang besar. Kita yang bekerja ni pagi sampai petang, balik rumah pukul 6, pukul 7, kalau nak close, bank kan balik lambat. Kat sini tak macam bank, pukul 5 boleh balik. Sama. Sebab kawan-kawan saya, kalau saya kenal dekat bank, walaupun kerja tu habis pukul 5, tapi dia punya close tu, kena close tu kan, sampai balik mesti malam 7, 8, 9, betul tak? Sini pun sama. Macam tak berapa sama je. Sebab sini kan HQ kan, dia tak libatkan akaun ni, tapi lebih kurang lah, ada waktunya kena lebih masa semua. Maksudnya sampai rumah dah penat apa, sempat tak nak memperbanyakkan ibadah? Sempat tak nak banyakkan solat sunat? Sempat tak nak baca Quran banyak-banyak? Nak habis zikir Fatimah tu pun subhanallah, tak tahu terlelap. Nak tidur tu, nak habis 3 kul tu, kadang keluar Allah tu, nak masuk Quran Surah Falaq tu pun dah terlelap. Dah balik nak urus sekian-sekian. Maksudnya di sini kadang-kadang kita nak fokus, nak dapat wajah bercahaya dan ibadah pahala yang banyak melalui ibadah khusus. Bagi orang yang bekerja agak mencabar dan susah. Tapi bila kita faham nilai 8 jam kita di pejabat, 9 jam, 10 jam, semua tu ibadah, maka kita akan buat kerja sungguh-sungguh. Datang ujian, konflik, tak dihargai, bos tak pandang, krisis, orang fitnah, backstabber, orang umpan, orang apa sahaja, itulah laluan untuk ibadah kita bekerja ni untuk diterima oleh Allah. Nama pun ibadah. Memang ada musuh dia. Paling utama syaitan, hawa nafsu. Lepas tu keinginan kita untuk sentiasa dipuji, untuk sentiasa ni, itu hawa nafsu kita. Bila dikeji terus jangan. Padahal kita tak naik pun dengan pujian dan tak jatuh pun dengan kejian. Tapi hawa nafsu suka pujian dan tak suka kita dikeji. Sebab itu bila mindset kita, kerja memang susah, kerja adalah ibadah.
kerja ada ujian. Maka mindset kita boleh terima bila kita diuji. Bukan bila diuji, kerja aku stres lah, aku hidup tak ada life lah. Ayat macam tu kan, hidup aku macam tak ada life lah. Orang bekerja ramai suka sebut ayat tu, macam tak ada life. Saya macam tak ada life Ustazah, kerja macam tak ada life. Hidup lagi tak ni? Hidup. Kata tak ada life tadi, tak ada kehidupan kan. Saya kata itulah kehidupan seorang Muslim, seorang mukmin. Sebab apa? Pertama, untuk menjadi hamba Allah. Kedua, jadi khalifah. Orang yang bekerja, sama ada kerja di rumah, suri rumah, ataupun kerja di pejabat, semua tu bekerja. Itulah kita menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati, lagi dikasihi. Ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah mencari rezeki, macam tuan-puan kita semua, dicatat baginya pahala jihad. Dan sekiranya dia mati dalam proses tersebut, dikira syahid. Kita keluar ni jihad, rasa tak pergi berjihad? Bukan hanya pergi medan perang, pergi sampaikan dakwah, mencari rezeki yang halal di akhir zaman ini jihad. Talabul halal jihad. Mencari yang halal akhir zaman ni satu jihad. Di kerja di bank seperti ini, terdedah tak? Terdedah atau tidak kepada rasuah? Terdedah juga. Oh, untuk lulus permohonan ke apa? Ada tender, sign check. Apa? Awak sebut apa tadi? Sign apa? Kalau orang nak tipu ke, siapa akan... Oh, nak tipu. Oh, dia pengalaman? Tak ada. Maksudnya mungkin terdedah juga dengan rasuah, terlibat dengan pihak-pihak, wallahu a'lam. Maksudnya itu jalan lebih mudah lah nak dapat duit, nak kaya. Ada orang dapat kerja pagi sampai petang, tapi kerja di bank ni boleh nampak kerja tu jelas. Siapa yang buat kerja, tak buat kerja. Maksudnya sebab tidak ada dah kan, target dia kena siapkan itu, berapa nak kena ni. Maksudnya alhamdulillah, anda berada di satu institusi tempat kerja yang mengawal anda supaya anda tetap bekerja, suka atau tidak, ikhlas atau tidak, tetap bekerja. Tetapi ada tempat-tempat ataupun jawatan tertentu, position dia buat-buat sibuk macam buat kerja, tapi tak tahu buat apa gitu. Situasi tu boleh berlaku ke di BSN ni? Oh, ada yang lagi. Ada. Subhanallah. Maksudnya mungkin position tu, situasi tu. Sebab itu ada orang dia rasa aku kerja macam robot je. Saya kata maksudnya ada sistem dia masuk, yang mana pekerjaan itu mengawal dirinya. Jadi dia kena buat kerja rutin, kerja. Saya kata alhamdulillah kalau kerja itu dapat mengawal. Sebab ramai orang bila kerja tu macam kerja yang atas dia tak boleh nak mengawal. Akhirnya 8 jam bekerja itu mungkin betul-betul dia bekerja 2 jam je. Yang lain tu buat-buat macam bekerja, borak itu ini macam kerja tak siap, itu tergantung, itu tak sempurna, tak buat kerja betul-betul. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi bersabda, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi atyab, ayul kasbi atyab, qala amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nabi bersabda, ditanya kepada Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling baik? Jawab baginda, amalan seorang lelaki dengan tangannya dan setiap jualan yang baik. Maksudnya pekerjaan yang daripada tulang 4 kerat kita, hasil yang kita buat, hasil yang kita berikan kepada khidmat perkhidmatan kita, itulah rezeki yang paling terbaik yang kita dapat pada setiap bulan. Di kalangan kita ni, di kalangan kita termasuk saya, setiap bulan dapat gaji, hore dapat duit, beli tu bayar komitmen, bolehlah reward diri dan sebagainya. Ada di kalangan kita sebulan dapat gaji dan dapat ibadah sebulan bekerja. Ada orang kerja 30 tahun, dia himpun pahala ibadah kerja 30 tahun. Ada orang 30 tahun, dia pun dapat pencen, itulah yang dia dapat. Sebab pekerjaan untuk jadi ibadah, dia ada beberapa syarat. Yang syarat pertama, Imam Ghazali sebut niat. Apa niat tuan-puan cari rezeki?
apa niat kita keluar daripada rumah setiap hari? Ada pasal niat tak? Sini tampering ke pashkat? Tampering pashkat. SS kan? Macam saya masuk tadi kan, SS. Boleh kirim dekat orang tak? Tak boleh, diri sendiri je kan? Okey lah. Kalau dulu gunakan orang salah, orang tolong pashkat apa semua kan, ada penipuan di situ. Kalau tampering tak boleh kirim juga kan? Maksudnya sistem mengawal supaya tidak ada penipuan, ada kejujuran. Masa kita nak pashkat tu ataupun nak tampering tu, masa tu kalau kita boleh baca bismillah saja pun dah terbaik dah. Maksudnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, itu adalah satu cara untuk kita memasang niat. Tapi kalau keluar daripada rumah, masa keluar daripada rumah tu, masuk kereta tu, kita dah mula pasang niat, itu lagi baguslah. Sebab apa? Ada di kalangan kita yang langsung tak ada engagement langsung dengan niat. Okey, kerja lagi, aku kerja macam ni lah, kerja tekan minyak sampai kat kerja. Tak ada nak rasakan keluar pada rumah, nak cari rezeki, bekerja nak dapat pahala, bekerja sebagai ibadah nak dapat redha Allah. Sebab itu bila keluar daripada rumah, jangan tinggalkan zikir, doa yang Nabi ajarkan. Sebab doa ini boleh memberi kesan gaji yang kita ada, sumber rezeki yang kita ada cukup atau tidak. Dia bukan pada jumlah. Kecukupan itu datang daripada Allah. Kita tahu kekayaan yang sebenar bukan duit yang banyak, bukan kemewahan, tetapi kecukupan. Sebab ramai orang kaya tak pernah cukup. Dia ada sentiasa rasa haus, macam minum air orang dahaga, minum air laut, dan memang tak pernah akan hilang kehausan. Dan dia lebih azab, walaupun dia kaya, duit banyak, dia hidup dalam azab, dia hidup dalam miskin, sebab tak pernah rasa cukup. Nabi SAW bersabda, barang siapa apabila keluar daripada rumah lalu dia membaca. Boleh ikut saya ya. Semua orang, saya rasa semua orang hafal dan familiar dengan doa ni. Nabi kata barang siapa yang membaca zikir ini setiap kali keluar daripada rumah, ikut saya, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Semua orang tahu kan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Nabi kata barang siapa yang keluar daripada rumah lalu membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, bagimu perlindungan, bagimu petunjuk, dan bagimu kecukupan. Lalu iblis yang mendengar, siapa-siapa yang ucap kalimah ini, mereka pun bergosip sesama mereka, malanglah kita. Tidak ada lagi peluang untuk kita mengganggu hamba Allah ini, kerana dia telah memperolehi daripada Allah perlindungan, petunjuk dan kecukupan. Subhanallah. Bila kita keluar daripada rumah, kita terdedah kepada bahaya. Aksiden ke, orang ragut ke, sihir ke, kata-kata manusia yang boleh merosakkan hati kita ke, maksudnya terdedah sangat. Tetapi Allah akan beri perlindungan. Walaupun kita kena, tapi kita kuat untuk menghadapinya. Kemudian Allah berikan kita petunjuk. Bukankah setiap hari kita berdepan dengan perlu buat keputusan, perlu buat pilihan, perlu buat tindakan. Jadi bila kita baca zikir itu, kita dalam petunjuk Allah selalu. Orang yang selalu dapat petunjuk Allah, walaupun keputusan dia mungkin di awal nampak salah, tapi lepas itu Allah akan berikan pertolongan, dia akan nampak hikmah dia. Dia akan firm dengan keputusan dia buat. Dia akan firm dengan, dia tak akan menyesali, walaupun nampak buruk dulu. Sebab kita tahu keputusan yang kita buat bukan seorang, bukan bersandarkan kefikiran kita saja. Kita dah baca zikir itu sebaik keluar daripada rumah, dan kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan apa untuk cukup? Apa yang kita perlu? Bukan duit je. Cukup sihat tubuh badan, cukup akal fikiran yang cergas, kecukupan dari sudut emosi. Allah beri kita kecukupan yang kita perlu.
Walaupun kita tak tahu apa yang kita perlu, Allah Maha tahu. Kena jadikan rutin, keluar je dari rumah, start dia kata Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan segala-galanya datang daripadamu, ya Allah. Apabila Allah melihat seorang hamba mula menyandarkan segala urusannya kepadanya dan menyebutkan tak ada daya. Dan memang pun, untuk kita buka enjin kereta, bukan enjin kereta, sorry. Ada orang buka enjin kereta ke pagi-pagi? Buka switch. Sekarang tak Ustazah, tekan button je kan, start. Kan semua guna Tesla kan? Tak boleh Ustazah dengan panjang ya. Sebab Tesla. Tapi hari tu kami berdua tengok juga, ada dekat shopping mall tu Tesla. Very simple, kosong. Lepas tu saya ingat harga Tesla ni mahal. Yelah, bukan maksud saya kata murah. Kan, bukanlah HLS Ustazah. Saya bayarkan harga Tesla tu lebih kurang 800,000, 1 juta. Rupanya harga dia dah 200,000 je. Tak ada, maksud saya, kami pun tak mampu, kami pun tak ada pun sampai mudah-mudahan nak beli. Maksudnya bayangan dia ingat Tesla tu 800. Betul tak? Tahu tak Tesla tu 200,000? Tengok, kami tak tahu. Bukan saya seorang je. Maksudnya bayangan tu, sebab dia kan kereta smart car yang, bayangkan macam mana dia boleh berfungsi. Contohlah, dekat tak dengan pavilion sini? Berapa minit? Boleh jalan kaki? Contohlah pergi dengan Tesla. Lepas tu Tesla, kita pun turun. Kan dia semua guna phone kan? Dia guna phone. Lepas tu kita boleh, kita tekan, sebab orang tu lah yang terangkan. Penjual Tesla tu ya. Bukan Abang Tesla, penjual Tesla yang terangkan. Lepas tu, dia pun kata, kita pun tekan, suruh dia search parking. Lepas tu dia cari parking sendiri. Kita pun masuk. Lepas kita nak keluar, kita nak balik, kita pun panggil dia. Dia pun datang. Kita pun tak tahu dia parking mana. Tapi janganlah suruh dia parking bawah. Dia tak boleh nak keluarkan kad. Kalau itu Tesla berantu tiba-tiba keluar. Maksudnya kawasan yang memang ada available parking, dia akan pusing cari. Dan kita boleh tidur. Contoh kita set nak sampai tempat tu pukul 3. Dia pandailah nak laju ke, nak perlahan ke, dan kita boleh tidur dengan selamat. Tapi rasa macam tak boleh tidur. Takut baru-baru di syurga kan? Baru-baru adab lain. Tapi maksudnya dia antara ranking third kan? Third ranking ke yang tertinggi dulu, yang safety car yang paling tinggi height safety. Maksudnya saya kata, ingatkan harga dia tinggi. Kenapa saya cerita pasal Tesla ni? Okey. Baik. Tuan-puan sekalian, perasan atau tidak? Bila ada hari yang semua berjalan dengan baik, kita kadang-kadang tidak menyebut nama Allah pun. Keluar, masuk kereta, tak baca bismillah pun nak start kereta. Kecuali masa start, tak boleh start. Masa itulah baru Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh juga. Ini sebelum Tesla lah kan. Masa tu mungkin kita akan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Astaghfirullahaladzim. Semua zikir ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya itulah contoh mudah kenapa Allah beri kita ujian. Bila kita dapat ujian, apa yang kita rancang tak seperti mana, apa yang berlaku tak seperti kita rancang, masa tu baru kita sebut nama Allah. Sebab Allah sayang kita. Allah nak suruh lidah kita sebut. Masa minyak penuh, tekan sedap. Tekan minyak, relax. Pasal lagu. Abang, best lah lagu ni. Jiwa lah, okey. Rock sikit bang. Lepas tu tiba-tiba minyak dah merah. Merah. Tengok. Nak sampai jauh lagi, 20 km. Macam tak sempat. Abang, tutup lagu bang. Tutup. Bang, selawat. Tekan pun perlahan. Tak apa bang, istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, biarlah sampai. Astagfirullahaladzim. Tukar terus. Betul atau tidak? Ya. Benda ni memang boleh berlaku. Dan masa itulah kita memang harap, walaupun dengan dah merah, dah naik tu, kita harap Allah sampaikan kita. Masa ni kita tahu tak ada tempat bergantung, dah lagi dekat highway, tak ada tempat boleh tolong. Ya Allah, kalau ikut logik akal memang tak sempat.
Tetapi masa itulah tawakal kita naik tinggi sikit. Ya Allah, kepada-Mu lah ya Allah kami berharap, ya Allah sempatlah ya Allah. Masa itulah doa kita khusyuk. Sungguh-sungguh. Bila sampai ucapan Alhamdulillah itu sangat manis. Alhamdulillah ya Allah. Tak sebagaimana kalau sampai kat petrol pump, minyak separuh tak ada. Alhamdulillah, tak ada. Subhanallah. Sebab itu bila kita nak rutinkan baca zikir tadi dalam keadaan semua berjalan dengan lancar bukan mudah. Zikir tu ringan je. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Semua orang boleh hafal, semua orang tahu zikir. Tapi tak semua orang automatik je keluar dari rumah, automatik masuk kereta dia akan baca. Sebab apa dia bukan mudah? Sebab dia nak istiqamah, walaupun dah kadang senang susah tetap baca. Ini yang paling payah. Sebab manusia selalu lupa. Nabi sebut al-insanu la yakhlu 'anil khati wa nisyan. Manusia tidak lari daripada lupa dan tidak lari daripada membuat silap. Tapi once kita dapat istiqamah, kita boleh tahu kemanisan zikir tersebut. Setiap ada masalah ada jalan keluar. Setiap ujian mesti ada keringanan. Pertolongan Allah akan datang. Beramal dan ingatkan suami kita, ingatkan isteri kita, ingatkan anak-anak kita. Bila masuk jalan kereta, okey baca semua. Dia orang dah tahu dah bila sebut baca semua tu ada dua yang kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, bacalah doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu daripada Al-Quran. Doa tu daripada firman Allah. Bila pasca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca tafsir muktabar, dan saya pernah baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz berkenaan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, itu ada satu bab yang panjang lebar. Almarhum Tuan Guru menjelaskan tentang fadilat bismillahirrahmanirrahim. Yang mana antaranya barang siapa yang melazimi kalimah bismillah, kalau kita tak penuh pun bismillah je pun dah sempurna. Yang Badawi menyebutkan siapa yang mengucapkan bismillah tanpa mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, dia telah mendapat segala fadilat. Kita kan semua selalu lazimi bismillah kan. Nak makan bismillah, nak tulis bismillah, nak buka telefon pun bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Baca tak? Nak buka Shopee bismillah tak? Kalau kita selalu melazimi bismillah, apa yang berlaku? Para ulama dan para hadis-hadis ini menyebutkan barang siapa yang melazimi bismillah untuk setiap permulaan pekerjaan, sama ada pekerjaan akhirat ataupun pekerjaan dunia, pertama sekali dia akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis, hasad, dengki manusia, kemalasan diri kita, keburukan-keburukan. Sebab yang kita sebut dengan nama Allah. Kita menyebut dan menyeru dan menyadarkan kepada Allah. Dengan nama Allah kita nulis. Dengan nama Allah kita makan. Dengan nama Allah kita berjalan. Dengan nama Allah kita turun tangga. Pertama, dapat perlindungan. Yang kedua, akan mendapat kemudahan pertolongan daripada Allah untuk semua pekerjaan yang kita buat. Nak masak, bismillah. Nak jemur kain, bismillah. Nak siram pokok, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada satu kisah wali Allah. Diceritakan ada seorang wanita dikatakan dia adalah wali Allah. Sebenarnya wali Allah ini ramai. Mana tahu, tidak mustahil di kalangan kita ada para wali Allah. Siapakah wali Allah? Mereka yang sentiasa mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sentiasa berusaha menjaga hubungan dengan Allah. Itulah wali Allah, waliullah. Kalau wali manusia, kan ada wali bank tu muzik kan, kumpulan muzik. Wali manusia, ayah-ayah itulah wali. Apa maksud wali? Penjaga. Akad nikah, semua dah nikah belum ni? Siapa ada suami kat tangan? Tak berapa nak ngaku akak. Ya, kebanyakannya ada suami. Maksudnya pernah melalui proses. Ada wali kan? Siapa wali? Ayah tu kan? Jadi apa maksud wali? Penjaga. Kan ada nama Allah Asmaul Husna. Allah ya wali, Allah al-wali. Allah maha menjaga. Allah menjaga kita. Subhanallah. Jadi bila kita sebut wali, kenapa saya sebut wali tadi? Oh, wali Allah. Maksudnya adalah para penjaga agama Allah.
Orang yang menjaga agama Allah adalah orang yang menjaga dirinya daripada sesuatu yang Allah larang dan melaksanakan perintah Allah. Itu wali Allah. Yang ada karamah tu, dia adalah kedudukan dia sampai ada karamah. Cuma cerita saya nak cerita ni, seorang wanita yang selalu melazimi dengan bacaan bismillah. Dia nak ambil gandum, bismillah. Dia nak buat kerja semua, bismillah, 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 bismillah. Satu hari, ayahnya, saya tengok ayah ataupun suaminya, sajalah nak test bekas yang biasa diisi kalau kita beras, ini diisi dengan gandum ataupun dengan sumber makanan yang nak dimasak. Dia kosongkan. Tak ada isi apa-apa. Tapi wanita yang salihah ini seperti biasa, bismillah. Dan Allah menunjukkan kepada yang suami ataupun ayah ni, dia pun maksudnya kita panggil perkaut ataupun apa? Kaut lah. Dan macam biasa keluar, padahal telah dikosongkan bekas tersebut. Ini antara kisah yang masyhur seorang wanita yang sentiasa melazimi bismillah. Dan ada banyak lagi kisah-kisah kalau kita baca dalam himpunan kisah-kisah para wali Allah. Orang yang melazimi bismillah. Tuan-puan, kalau kita cuba je hari ni separuh hari sikit-sikit bismillah, kita dah rasa berbeza. Rasa macam jalan tu macam tak pijak. Tak ada, itu saya buat awak ya. Tapi sebenarnya tuan-puan boleh rasa. Contohlah kan, selepas ni keluar bismillah. Lepas tu nak duduk bismillah. Lepas tu nak buka laptop bismillah. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa macam damai, kita rasa macam apa yang kita buat fokus, terarah. Allah berikan pertolongan. Lepas tu yang ketiga, orang yang melazimi bismillah, masya-Allah, dia selamat daripada penyakit-penyakit, terutamanya penyakit hati dia. Riya, takabur, ujub, sum'ah. Dia tak mudah terkesan. Dan juga lemah. Hati tisu, mudah sentak. Kita tak nak ada hati yang lemah. Betul tak? Dengar orang cakap sikit, sedih. Aku baru belanja dia beli kari. Sampai hati dia cakap macam tu kat aku. Aku tak halal beli kari tu. Padahal bukan dia pun tak. Padahal dia pun biasa je ngumpat orang pun. Bukan tak pernah. Macam tak biasa pula kan. Tapi bila tahu dia diumpat, dia sedih. Sebenarnya bila kita rasa sakitnya, bila kita tahu kita diumpat, itu adalah kekuatan untuk kita berhenti mengumpat. Maksudnya orang selalu melazimi bismillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuan Guru sebut, mustahil orang yang selalu melazimi bismillah untuk melakukan dosa. Mustahil. Kan? Bismillah. Saya nak cakap pasal bos ni. Mustahil. Bismillah, buka phone, lepas tu bergosip, memaki hama. Mustahil. Maksudnya dengan perkataan bismillah itu sendiri telah menghalang daripada dia melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Sebab lidah dia selalu melazimi dengan nama Allah. Sebab apa saya sebut bismillah? Untuk sebut bismillahirrahmanirrahim agak sukar untuk kita istiqamah. Tapi bila bismillah mudah. Bismillah. Masya Allah. Itu syarat yang pertama. Imam Ghazali sebut niat untuk jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Masa pascat bismillah, nak buka kereta bismillah, itu telah pun menuntun kita dah buka mukadimah tu sebagai ibadah. Kita keluar dari rumah tu dah kira ibadah dah. Saya nak bagi contoh lah. Ada seorang wanita ni, umur 40-an, dia datang ke BSN, sinilah dia datang sini. Kemudian dia pun buat kerja cleaner. Tapi dia tak register pun sebagai pekerja cleaner di BSN. Dia buat efisien, dia buat rajin, dia buat sungguh-sungguh, sampai cleaner yang register, yang berdaftar tu, yang rasmi tu, sampai tak ada kerja. Dengar dulu ya. Ini bukan kisah benar. Ini contoh, macam serius je kan. Tuan-puan sekalian, cukup bulan dia dah kerja semula, sapu, mall, semua kerja dia buat ni. Penat. Cukup 8 jam sehari. Cukup bulan dia pun pergi jumpalah bos BSN, nak minta gaji. Lepas tu bos pun kata, saya tahu BSN mesti dia sub pada orang luar kan untuk kerja cleaner ni. Dia pergi jumpa bos. Saya nak gaji boleh? Saya dah kerja 30 hari dah. Dah cukup dah 8 jam sehari saya buat kerja sekian-sekian. Oh, kenapa puan nak minta gaji ni?
Yelah, saya dah buat kerja semua tu. Puan memang pekerja sini ke? Tak, saya bukan pekerja sini, tapi saya buat kerja. Saya nak tanya, dia dapat tak gaji? Dia takkan dapat. Kenapa dia tak dapat? Dia buat kerja, tak adil kot dia tak dapat. Kenapa dia tak dapat? Cepat, kenapa tak dapat? Katanya orang biasa bijak-bijak. Ya, semua bijak. Kenapa tak dapat? Sebab tak register. Sebab tak register. Ada orang semayang contohnya, tapi tak niat. Dalam masa semayang tu baca surah Yasin, lepas surah Qadr baca Al-Baqarah pula, contohlah ni. Tapi tak baca niat, tak niat. Saya nak tanya, sah tak? Tak sah semayang. Walaupun dia baca panjang, penat, tapi sebab tak niat. Nak kata betapa besarnya kesan efek niat tu. Kerja 8 jam tak niat sebagai ibadah, tak jadi ibadah. Tak dapat pahala ibadah tu. Sebab niat tu yang mengikat apa yang kita buat. Yang saya cakap pasal register tu, dia bukan tak kerja, dia buat kerja, tapi tak dapat gaji sebab dia tak register, about register. Bagi dia tak adil lah. Yang kita bimbang di akhirat kelak, tengok-tengok kita duk kerja 20 tahun, 30 tahun susah payah ni, kita ingat pahala banyak, tak ada pahala. Pertama, sebab isu niat. Sebab itu Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu bermula dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, setiap daripada kamu, apa yang kamu niatkan. Sebab itu, selepas ini bila kita keluar cari rezeki, nak bekerja, niat paling kurang untuk 3. Untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk membantu orang susah. Maka kita akan tengok rezeki kita semakin luas, semakin banyak. Walaupun jumlah gaji itu tak berubah, tetapi Allah akan kurangkan dari sudut mungkin kebocoran. Allah berikan, kalau samanya anak kita setiap bulan sakit, tiba satu bulan tu tak pernah sakit. Makan cukup, anak tak meminta lebih-lebih. Akhirnya, macam mana rezeki boleh cukup? Subhanallah. Pertama, pasal niat. Yang kedua, pekerjaan yang kita lakukan tidak membuatkan kita ini meninggalkan perintah Allah. Solat, aurat bagi perempuan yang selalu sinonim. Pekerjaan itu tidak memaksa dia buka aurat. Pekerjaan itu tidak menghalangnya daripada untuk solat. Itu syarat yang kedua. Maksud pekerjaan tidak menghalang daripada melakukan kewajipan. Kemudian syarat ketiga, pekerjaan sebagai ibadah. Pekerjaan itu tidak menjadikan dia melakukan maksiat, tak buat maksiat tempat kerja, ataupun pekerjaan itu berkait dengan maksiat. Tuan-tuan, puan-puan, anda bekerja di BSN ni, anda yakin tak pekerjaan ini sebagai tempat anda bekerja ni adalah tempat yang berkat? Anda yakin tak? Tapi saya ustazah, saya bukan bahagian. Contohlah, saya konvensional. BSN ada konvensional tak? Umat Islam menguruskan tak bahagian konvensional tu? Tak boleh lagi. Tak boleh adjust. Orang bukan Islam je yang urus konvensional, tak cukup. Memang orang bukan, maksudnya orang Islam pun kena uruskan juga konvensional. Kita tahu konvensional ni terlibat dengan riba. Kita tahu kan? Lepas tu, sebagai pelaksana yang buat pinjaman semua ni, kewangan ni, anda boleh tak nasihatkan kepada orang Islam yang nak buat pinjaman supaya ambil Islamic bank? Tak menjadi salah kan nasihatkan kan? Anda yang melaksanakan bahagian yang konvensional, maksudnya menjayakan aktiviti riba. Uish, bimbang tu. Rasa macam mana? Ada rasa was-was, ada rasa tak tenang. Ustazah, saya lah yang meluluskan, dan saya kadang-kadang meluluskan orang Islam yang mohon ustazah, walaupun kita nasihatkan, ambillah yang Islami. Kan? Macam-macam lah hujah kata Islami sekian-sekian lebih mahal, konvensional lebih sekian-sekian. Macam mana ustazah? Akhirnya saya juga tanda tangan. Seolahnya saya ni pernah tak bincang, pernah tak tanya secara jelas, apakah hukum orang yang bekerja dalam situasi begini? Adakah kita katakan gaji dia tak berkat, rizkinya tak berkat, bahkan rizkinya syubhah, rizkinya tak halal? Allahu Akbar. Saya nak merujuk kepada perbincangan ulama. Orang yang bekerja di CVE contoh, yang ni lagi jelas, yang mana jual arak, lepas tu shift dia pula orang Islam, shift orang Islam.
Lepas itu yang nak datang beli orang bukan Islam, nak beli arak. Kan arak lagi jelas. Start daripada yang tanam anggur, start daripada yang proses, start daripada semua itu dilaknat. Sampailah yang terakhir sekali yang menjual. Jadi dalam hal ini, kalau kita tengok perbincangan ulama, sekiranya dia bekerja itu dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan. Setelah dia dah cari, dia dah usaha dah, dan dia tidak pernah berniat untuk kekal di situ, dalam waktu yang sama dia tetap mencari, maka ketika itu dia dikatakan dalam keadaan terpaksa, dia dimaafkan, dia diampunkan. Bukan kata perbuatan itu menjadi halal, menjadi ini sekian-sekian, tetapi mesti dengan niat dia berusaha, dia mencari, dan dia tidak rela pun dengan proses yang dia buat. Bukan dia buat dengan happy. Dia buat dalam keadaan hatinya tidak rela, terpaksa, rasa sedih. Bukan seronok pula dia menjual, tidak. InsyaAllah dia bukan tergolong di kalangan yang dilaknat ataupun mendapat dosa-dosa yang besar terlibat dalam supply chain, sebab dia adalah yang terakhir. Maka bila kita berada di posisi yang syubhah, was-was, tidak jelas, yang mana kita sendiri rasa tidak tenang, ketika itu kita perlu rasa pertama, hati kita tidak rela dengan apa yang kita buat. Itu yang first. Hati kita tidak rela dengan apa yang kita buat. Bukan seronok, bukan gembira, bukan sengaja pilih pula. Sebab kat situ ada komisen lebih tinggi, kat sini biasanya pinjaman lebih besar sebab melibatkan orang bukan Islam. Bukan dia rela, bukan dia seronok, bukan dia happy pun dia buat benda tu. Dan kadang dia memerlukan dan dia tidak ada pilihan, maka insya-Allah dia tetap tergolong di kalangan orang-orang yang menjaga keberkatan rezekinya, menjaga kehalalan rezekinya. Ada kaitan tak apa yang saya sebut ni dengan apa yang kalian buat di sini? Sebab kawan-kawan saya pun ramai banker, follower pun ramai, yang datang kuliah selalu tanya. Bahkan ada orang berhenti kerja disebabkan dia tak boleh lari daripada conventional. Dia sanggup berhenti, dia cari rezeki lain, dia cari sumber-sumber yang lain. Tapi ada orang tak ada pilihan, dia tak ada kemainan, dia tak ada kemampuan. Okey, jadi tidak terlibat sesuatu yang haram. Antara yang lain, dah habis masa ya? 1:08 minit. Sepatutnya sampai pukul 1 kan? Masya Allah. Sikit lagi ya. Kadang-kadang di tempat kerja berlakunya pergaulan bebas. Suami orang, isteri orang terlebih mesra. Subhanallah. Kadang-kadang diuji, suami dekat rumah kurang memuji, datang pejabat asyik kena puji. Yang puji pula lelaki. Puan, sukalah tengok puan. Oi, kembang lah. Awak ni suka tengok Dan pula. Dan tu bahasa negeri kan. Kenapa suka? Memang sejuk mata memandang. Oi, sampai ke usuk tu kan. Ya, betul. Wajah puan ni wajah yang tenang tau. Oh, lagi lah. Ada hari saya ada masalah, tengok wajah puan je, hilang masalah saya. Sudah. Oh ya ke? Masya Allah. Awak dah pula sanggup ya? Pengajar bagi sampai 1,5. Tengok dia orang macam tak bersetuju ni. Kita buka soal jawab dah pula ya. Maksud saya, sebenarnya di tempat kerja ujian sama ada kalau kita berjaya mengukuhkan, dia mengukuhkan rumah tangga. Saya dulu perlu bicara kaunselor rumah tangga. Konflik ataupun skandal tempat kerja antara punca keruntuhan rumah tangga. Dia punca yang ke-5, ke-6 terbesar, tertinggi macam itulah. Faktornya, dia lebih rasa tempat kerja ada tempat yang lebih menyeronokkan. Rumah tu tak saya rumahku juga ku dah, rumahku nerakaku dah. Kawan-kawan lebih seronok, kawan-kawan lebih memahami katanya, kawan-kawan lebih menghargai, kawan-kawan lebih memuji. Dia kat rumah tu ada masalah, problem. Akhirnya bahagia dia di pejabat, gembira dan seronoknya di pejabat. Dan sampai peringkat dia tak rasa nak berusaha pun perbaiki hubungan di rumah. Apalagi dijadilah buat hal sendiri, buat hal masing-masing. Maksudnya di sana makin banyak menurun negatif, di sini semakin banyak positif. Bagi dia. Dah tak balance lah, kehidupan dia tak balance. Subhanallah. Sebab apa? Dia dapat apa yang dia nak di pejabat, dia tak dapat di rumah pun tak apalah di pejabat. Kadang-kadang kita
Kita merasakan pujian kepada pasangan tak penting. Puan-puan ni puji tak suami masing-masing? Ya, puji, suka puji. Bang awak handsome. Gelak tu tak puji lah ke? Ya, abang awak mata bagus, awak mata baik. Sebab kadang-kadang tu kita ni admire staf di pejabat. Abang awak tahu tak, memang cik tu kan betul rajin lah. Suami ni bukan tak tahu isteri sedang beli. Oh gini-gini. Tahu tak, hari tu birthday isteri dia bang. Oh memang romantik betul lah. Suami bukan tak tahu dia sedang beli. Dia buat-buat tak tahu. Betul kan cik suami kan? Apa ujian orang yang bekerja? Dia mudah nak membandingkan pasangannya dengan orang lain. Sebab dia terdedah. Dia tahu apa yang berlaku. Dia tengok. Orang lelaki bila tengok orang perempuan kat pejabat, lawa-lawa tak? Orang lelaki perempuan kat pejabat, lawa-lawa tak cik? Cik dah kahwin belum? Belum, ya Allah, ruginya. Rupa ada, jawatan ada, pekerja. Ke pelajar praktikal? Tak kan? Memang staff kan? Kita doakan supaya dikurniakan isteri yang solehah pada tahun ini juga. Cepat sangat ni. Sempat tak tu nak plan? Sempat. Masya-Allah. Maksudnya jumpa tahun ini kan tahun depan. Masya-Allah. Mesti dah ada ni. Dah ada belum? Oh, sibuk tak tahu apa. Kau tak siap ada ramai jadul. Sebab bukan senang ya hafal hadis Nabi tu. Masya-Allah, tuan-tuan sekalian. Apa ni? Pengalaman saya, ramai orang perempuan, Ustazah, saya sayang suami, saya sayang juga skandal di pejabat. Saya cinta sini sayang. Yang kat pejabat selalu menghargai, suka memuji. Cantik, sedap mata memandang, puji rajin, puji pekerjaan. Tuan-tuan sekalian, pasangan kita boleh down tak? Boleh. Sejauh mana kita ni jadi orang yang macam pada kawan. Kawan down, kau main lagi. Aku ada untuk kau. Kau jangan risau. Apa-apa aku ada. Kau cinta jaga aku. Kau main lagi. Adakah kita boleh buat perkara yang sama kepada suami kita? Abang jangan bimbang, saya sentiasa bersama dengan abang. Ataupun bila suami balik muka, kenapa tu ada masalah? Jangan bawa balik masalah kat rumah. Warning. Lepas tu ataupun, kenapa bang? Macam sedih. Itulah saya dah cakap pada awak. Oh, awak perasan tak? Mungkin sebab dosa-dosa awak ni. Saya ajak istighfar tak nak. Selawat Al-Mulk langsung tak baca. Tengok apa berlaku pada Na'udzubillah, jangan macam ni. Bagaimana Sayyidatina Khadijah kan dengan Rasulullah kan? Rasulullah balik dengan sedih, dengan ketakutan, dengan kebimbangan. First yang Sayyidatina Khadijah buat adalah peluk. Peluk, beri ketenangan, sebut kebaikan-kebaikan. Itu tips. Dan sebab itu ibunda kita tunjuk contoh communication skill yang high class punya communication skill. Ketika Rasulullah balik dapat wahyu yang pertama, ketakutan menggigil. Ketika itu apa yang saya hanya sebut? Saya hanya sebut 4 perkara. Ya Muhammad, ataupun wahai suamiku, engkau seorang lelaki yang baik, yang suka menolong orang yang susah, yang suka menghubungkan silaturahim. Yang sebut, saya hanya sebut yang baik-baik. Kita sama ada kita fokus yang baik ke fokus yang buruk. Contoh pada anak kita balik ada masalah, ataupun dia buat masalah, ataupun dia sedih. Sama ada kita fokus kebaikan yang ada pada anak ataupun keburukan. Itulah Umi kan dah cakap. Tak nak cakap Umi, itu hari tu tak apa, mungkin apa yang berlaku ni. Ingat tak hari tu ada tinggikan suara, masa tu Umi kecil hati. Inilah yang berlaku. Contohlah ya. Kita boleh je nak memilih sebab kita kenal anak kita, kita kenal suami kita, kenal isteri kita. Tetapi kalau kita boleh memilih masa itu sebut kebaikan, maksudnya dia rasa kekuatan. Lalu saya Khadijah sebut apa? Sesungguhnya Tuhan tidak akan menzalimimu. Tuhan tidak akan menganiayamu. Maksudnya walaupun nampak macam buruk, benda tak tahu lagi, tetapi beri dulu kekuatan dan semangat. Sebab itu kadang-kadang kita boleh jadi kawan yang baik, support kawan, bagi motivasi pada kawan, up kawan. Maksudnya kawan yang down, bila kita cakap, oh kamai lagi ayat-ayat kita itu powerful lah kita keluar.
Tetapi dengan pasangan kita tak boleh jadi macam tu. Tak boleh nak up pasangan, nak bagi kata-kata motivasi, kata-kata semangat pada pasangan. Itulah ujian apabila kita ada orang-orang yang kita suka, kita nak di pejabat. Kita mula menghitung kekurangan demi kekurangan pada pasangan, kekurangan demi kekurangan pada anak-anak. Kita mula rasa, bang, awak ni tak faham saya lah. Sebab dalam fikiran duk bayang ada orang yang lebih faham kat pejabat. Kat pejabat ada pula orang lelaki yang sangatlah supportive, kan, mendengar yang baik. Kenapa muka puan ni macam sedih je? Boleh tahu yang saya sedih? Puan tak boleh tipu saya. Dah baik lelaki. Cara puan jalan pun saya dah tahu dah. Cara puan pashkat tu saya dah tahu dah. Saya memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah puan. Dia keluar pick-up line tu kan. InsyaAllah puan cerita, InsyaAllah saya pendengar yang baik. Mula dia rasa ada somebody akhirnya yang memahami dirinya. Lepas tu bila cerita sikit je, betul, saya setuju dengan puan. Memang tak patut dia buat macam tu, tak patut. Sentiasa diterima, sentiasa diraihkan, sentiasa disambut. Perasaan tu disambut. Kadang-kadang dengan pasangan kita tak dapat tu disambut tu. Pasangan pula buat-buat dengar. Okay. Awak dengar tak? Dengar. Habis tu bang, macam mana? Macam mana apa? Awak kata awak dengar. Saya nak cerita ya senario, situasi, keadaan. Perbualan ni. Balik pejabat, dua-dua balik kerja, duduk dekat lepak depan TV, contohnya, lepak depan TV. Isteri pun biasalah perempuan, mulut kan nak bercerita, bang, nak cerita sikit ni bang, bla 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 bla, cerita suami, ya. Sambil tu suami pegang phone. Ya, saya nak tanya, sebenarnya suami ni dengar ke tak dengar? Tapi cakap ya kan? Ya. Buat-buat dengar, buat-buat dengar. Anak-anak ada tak keliling? Ada. Agak-agak anak-anak memerhati tak? Perhati. Anak-anak tahu, anak-anak melihat. Kan orang kata apa? Kids see, kids do. Apa tu? Children see, children do. Macam pelik sangat je ayat saya. Ni, anak-anak melihat, anak-anak buat. Apa? Monkey see, monkey do. Monkey lah bila. Betul lah kan? Nak cakap orang putih tapi broken sangat kan. Tapi maksudnya anak-anak dia lebih banyak apa yang dia lihat dia buat berbanding apa yang dia dengar dia buat. Apa yang kita suruh, daripada 100 kita suruh, mungkin 30 je yang buat. Tapi apa yang kita buat, 90% dia akan tiru, dia akan buat. Lepas tu isteri pun tanya, macam mana, apa pendapat awak? Nak tahu suami dengar ke tak? Tanya soalan tu last. Apa pendapat awak? Dia pun macam bela. Pendapat apa? Apa yang masalah yang saya cerita tadi tu? Masalah? Kita dah tahu. Jadi isi pun akan frust. Dia rasa suami bukan pendengar yang baik. Dia buat-buat dengar je. Lepas tu, contohlah berlaku esok. Hari Sabtu, hujung minggu. Ayah ni nak keluar dengan mak ni. Nak pergi ke pasar lah contoh. Anak lelaki dengan handset. Ni handset awak. Okay. Duduk atas sofa main game. Ayah ni pun cakap, Abang Long, mak yang lagi pasar ni, ada lauk dipanaskan kat dapur tu. Abang Long tolong tutup ya. Wah, mesti dengan siapa ni? Tolong tutup tu, nanti dah menggelegak. Abang Long tu pun jawab. Kan? Ya. Tapi tengah main game. Ya. Lepas tu ayah pesan. Saya nak tanya, ayah ni ada rasa tak macam anak ni bukan betul-betul dengar? Akan rasa. Tapi sebab ego seorang ayah ni pun datang. Mungkin ayah ni datang, pegang leher baju. Kalau ayah bercakap, pandang, dengar betul-betul. Ni masa ayah bercakap, tengok telefon. Anak tu kalau boleh jawab lah, ayah buat perkara yang sama. Masa mak bercakap, ayah tengok telefon. Maksudnya kalau anak tu boleh bersuara, tapi suara dia bergema dalam hati je. Maksudnya apa yang kita buat kadang-kadang, kita boleh nampak anak tu buat balik. Apa yang kita tak suka pasangan buat, tapi kita pun buat, lepas tu kita pun rasa, tapi kita tak nak berubah, dan kita akan terasa bila anak buat pada kita. Bila ayah bercakap, dengar betul-betul, mata tengok, berhenti buat ni, tumpu betul-betul.
Tapi anak tu akhirnya memberontak dalam diri dia. Dia nak cakap sangat, ayah buat perkara yang sama, mak buat perkara yang sama. Kadang kita pesan pada anak, bila dengar anak bergaduh kan, jangan tinggi suara, jangan tinggi suara. Anak terus jawab, macam mak tak benar. Mak selalu tinggi suara dekat ayah, mak selalu tepik-tepik. Oi, bukan senang, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau kita nak balik kepada tajuk kita, kerja, etika kerja menurut Islam, apa kaitan dengan apa yang berlaku di rumah, memang ada kaitan rapat sangat. Bila kita bekerja dengan betul, efisien, sungguh-sungguh, tuan-puan sekalian, ada orang, dia buat kerja, dia kata, yang penting ikhlas, buat je, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas bekerja adalah, dia buat kerja sehabis baik. Maksudnya, sesempurna yang mampu dia buat. Dengan jaga waktu bekerja. Saya cerita sikit pengalaman sekampung apa, nak habis dah ni 122. Ketika kami duduk di overseas dulu, kami tinggal dan 2 tahun lebih di Australia, Brisbane. Sebab masa tu encik suami saya sebenarnya di bidang chemical engineering. Masa tu dia buat PhD kat sana, tapi tak selesai, balik ke Malaysia. Ceritanya gitulah. Encik suami dulu pensyarah. Jadi kita selalu berurusan dengan pejabat-pejabat Mak Saleh lah. Sebab kita duduk kat Brisbane kan, kita banyak urusan. Pejabat tu, pejabat ni, saya bersalin, mengandung kat sana, apa semua. Kalau tutup pejabat pukul 5, 4.30 kami dah tak boleh berurusan dah. Sebab apa? Mereka dah mula bersiap-siap nak balik. Pukul 5 sharp, diorang dah balik dah. Kita dah tahu dah, janganlah pergi dekat-dekat nak balik. Diorang memang dah tak layan. Sebab kalau diorang ambil juga task tu, kemungkinan mereka akan drag waktu. Pukul 5, diorang tak dapat balik tepat. Bila ada yang balik lambat daripada waktu bekerja, apa yang berlaku? Dia akan dirujuk kepada kaunselor. Dikira pekerja bermasalah. Dengar dulu sampai habis. Macam seronok kan? Macam seronok. Maksudnya sampai peringkat, sebab kita berkawan dengan PR ramai di kalangan Malaysia yang bekerja di sana. PR yang bekerja di pejabat-pejabat, di kilang-kilang, syarikat-syarikat di sana. Saya kata dirujuk. Kenapa? Kalau kita kat Malaysia tu pekerja cemerlang lah tu, kerja lebih masa 1 jam 2 jam. Oh cemerlang. Oh tak balik lagi. Oh stay up. Oh hebat rasanya. Okay, kena dengar sampai habis. Kalau dengar sampai itu macam okay, kita pun rasa macam bos dengar tu, bos dengar tu. Bos saya cakap nanti dulu. Subhanallah. Bila kenapa dia anggap bermasalah? Kerana dia anggap dia mungkin ada masalah keluarga. Sebab itu dia lambat balik. Dia tak happy di rumah. Dia mungkin ada masalah dengan suami dia, mungkin ada masalah sekian. Sebab itu dia perlu dirujuk bila dia balik lambat. Dan dia dikira bukan pekerja yang stabil bila dia mengabaikan keluarga. Sebab bila kita punch out, keluar daripada pejabat, kita punch in pula di rumah. Kita ada tanggungjawab, tak ada kerja di rumah, betul tak? Jadi bila dah mengambil masa yang sepatutnya untuk family, dikira bermasalah. Sebab itu dipanggil, dirujuk kepada kaunselor untuk tahu apa punca, kenapa balik lambat. Macam tu. Tetapi budaya kerja di sana, adalah kawan PR ni, kalau saya nak hubungi dia memang ada pesan. Ustazah, kalau Ustazah nak hubungi saya, Ustazah kena lepas waktu pejabat. Walaupun kerja di pejabat biasa, kalau di BSN ni, telefon tu boleh pegang ke? Telefon peribadi boleh pegang ke? Kena letak dalam satu almari? Boleh pegang. Setuju atau tidak, yang paling banyak mengganggu kualiti dan kuantiti kerja adalah phone. Setuju atau tidak? Bila ada satu isu viral, isu gosip, dekat-dekat gaji, dapat gaji, kita tahu dah. Kita ingat nak tengok sekejap. Kita tengok nampak handbag cantik, ada pre-love yang kita memang dah nak dah. Kita tengok sekejap, letak tepi, lepas tu buat kerja. Tapi fikiran ingat tak pada handbag tu? Ingat. Maksudnya kita tak boleh nak fokus pun. Paperwork yang terbaik, idea yang terbaik. Masa meeting pun kadang dalam meeting bawa handset. Lepas tu buat-buat dengar. Okay, setuju. Nak dapat idea benar, idea yang bagus, nak semangat kerja, fokus tu jadi tak ada. Telefon ataupun gadget, inilah fitnah akhir zaman yang terbesar. Merosakkan institusi keluarga, merosakkan kualiti kerja, merosakkan hubungan, merosakkan semua. Kecuali orang yang mampu mengawal dan menguruskan.
Dia kata, Ustazah, walaupun kerja pejabat, dia bukan kerja kilang yang memang ni, kerja pejabat pun semua phone semua letak. Semua letak satu tempat. Tetapi kalau keluarga nak hubungi, ada nombor hotline lah, ada nombor rasmi pejabat lah. Semua telefon dia ambil. Dia kata saya mula-mula rasa macam susah, tapi lama-lama seronok. Sebab 8 jam tu bila tak ada phone, kita betul-betul fokus kerja. Sampai peringkat kerja dah habis, pergi jumpa bos, ada kerja tak? Berlaku tak begitu di sini? Jumpa bos, ada kerja tak? Kerja dah habis. Kita mungkin bila dah habis, hore sebab boleh layan phone. Hore boleh itu, boleh ini. Sebab itu, pengalaman kami, contohlah kita pergi ke, adalah beberapa negara maju. Banyak negara kita pergi. Walaupun kedai-kedai biasa, tempat operasi biasa, lepas tu kan, adalah pengalaman kita pergi somewhere tu, dia kenal. Walaupun luar negara, bukan dia kenal, adalah borak-borak. Lepas tu dia kata, awak ambil nombor, ambil gambar kita dua. Saya kata, tak apalah, gunalah phone awak. Oh tak, semua phone kena tinggal. Awak ambil, nanti kita berhubung, nanti saya nak gambar. Sampai macam tu lah. Walaupun nampak tak sibuk sangat, tetapi dia nak menjaga kualiti kerja. Sebab manusia ni, otak ni tak boleh berhenti berfikir. Bila dia tak ada nak buat sesuatu, dia akan berfikir juga. Akhirnya dia akan cek kerja, dia akan buat yang terbaik. Orang yang ikhlas, dia akan buat kerja secara baik. Ada orang, bila bos suruh buat paperwork, sejam siap. Tapi ada orang, mungkin 5 jam baru siap. Tetapi dia nak siapkan tu, dia rujuk 10 paperwork contoh, untuk dapatkan paperwork yang terbaik untuk dia hantar. Ada orang ramai sangat yang buat kerja asal siap, asal buat, asal hantar, asal bincang. Tapi ada orang bila bincang sungguh-sungguh, bincang all out. Orang yang bekerja gaji 2,000 tapi macam gaji 10,000, percayalah rezeki dia macam 10,000. Orang yang bersungguh-sungguh di tempat kerja, anda akan dapati anak di rumah pun Allah akan berikan dia seorang yang bersungguh-sungguh. Buat kerja rumah sungguh-sungguh, buat kerja sekolah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Sebab itu saya katakan, pekerjaan mengikut etika Islam, ikhlas, benar, efisien apa semua, dia akan bagi impact secara kita tidak sedar bagaimana kualiti kita di rumah. Nabi SAW bersabda, ini penutupnya, kullu lahmin nabati min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama baginya. Apa kaitan dengan pekerjaan? Rezeki yang kita rasa alhamdulillah di sini tuan-puan sekalian tak ada bercampur dengan haram. Tetapi syubhah mungkin ada. Rezeki tak berkat mungkin ada. Sebab kita tidak amanah dengan waktu kerja. Kita tak amanah dengan tugas yang diberikan. Kita tidak amanah dengan apa saja dengan amanah yang kita pegang. Akhirnya dia akan beri kesan kepada yang kita paling sayang, iaitu anak. Ramai yang datang jumpa saya masa kerja kaunselor dulu. Ustazah, anak ni tak tahulah, tak nak semayang, anak degil, anak itu, anak ini. Saya akan tanya dulu suami isteri, solat tuan-puan, kami jaga solat, sekian-sekian. Dan banyak yang start dekat mana? Dekat pekerjaan. Saya kata, macam mana pekerjaan? Puan kerja kan, tuan kerja. Bagaimana di tempat kerja? Kita kalau didik anak suruh minum duduk, depan anak je kita minum duduk, belakang kita minum berdiri. Percayalah, belakang kita pun dia minum berdiri. Faham maksud saya? Kita kadang minum dahaga kan, tiba dengan anak berlari tu, dan duduk. Tak nak anak tengok kita minum berdiri. Dia pun rupanya sama. Tapi kita tak ada minum berdiri, tapi tayung ni ada, oh elok pula duduk. Apa yang kita buat walaupun anak tak nampak, kita sedang bekerja bersungguh cari rezeki halal, Allah akan berikan keberkatan tu melalui jalan yang kita tidak tahu. Bagaimana anak itu menjadi anak yang hebat. Sebab itu tak pelik kalau kita dengar cerita ibu bapa zaman dulu kerja penuh getah, anak berjaya-berjaya, kerja itu, kerja ini, kerja yang biasa-biasa. Bukannya daripada ibu bapa yang bijak, doktor ke apa, tetapi rezeki tu berkat, dia orang jaga, buat kerja sungguh-sungguh, gaji tinggi, tapi anak berjaya cemerlang. Padahal ibu bapa ni tak ada ilmu pun didik anak tu. Tak ada ilmu pun yang sampai beri motivasi anak hebat-hebat, tak ada. Bahkan ibu bapa zaman dulu tak ada communication yang bagus pun dengan anak. Tak kerti nak bercakap dengan anak. Tak kerti nak bagi belajarlah sungguh-sungguh, semoga bla bla, tak kerti. Yang tahu kerja balik penat itu. Tetapi keberkatan di tempat kerja itu sangat mempengaruhi apa yang berlaku.
Jiwa anak itu dibentuk. Dan penutup tuan-tuan sekalian, antara punca utama keruntuhan rumah tangga, rosak rumah tangga, anak rosak, pasangan rosak, apa semua, ramai orang bekerja tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Sebab itu zakat pendapatan, kita pegang kepada pendapat yang mengatakan zakat pendapatan wajib. Bunyi apa tu? Signal supaya berhenti. Betul lah tu. Dah 1.31 dah. Tak apa. Dia dah, tu je cara yang boleh bagi Ustazah tu berhenti. Kalau tutup mic kan nampak sangat. Saya faham, saya berhenti sekarang. Sekarang. Oh, tak habis juga. Okey, tuan-tuan sekalian, zakat, siapa yang tak pernah bayar ataupun bayar tetapi tak pernah, gaji dah naik tapi tak pergi cek, mungkin dah kena naik. Saya tak sempat nak kupas pasal zakat, tetapi banyak masalah rumah tangga bila bayar zakat, settle masalah. Tak sefahaman, selalu bergaduh, panas, anak-anak bermasalah, anak tak fokus belajar, anak tak solat. Memang ada kaitan rapat sangat dengan zakat. Saya cakap sebab bila datang masalah-masalah, saya akan cek rukun Islam. Saya pun dijaga 4 tahun, kes-kes VIP, kes-kes, macam-macam kes. Alhamdulillah, melalui 5 rukun Islam ini, bila diperbaiki, Allah bagi jalan keluar. Selesai masalah. Orang ingat masalah komunikasi settle lah bila baiki komunikasi. Rupanya punca masalah adalah rukun Islam pertama, syahadah. Jika ada buat amalan yang membatalkan syahadah, buat amalan khurafat, kita akan semak, cik ada tak buat amalan apa-apa yang melibatkan pembatalan syahadah. Lepas tu yang kedua, cek solat. Dan ini punca terbesar, 98% yang masalah rumah tangga, masalah dengan solat. Kalau masalah solat dia penuh tapi solatnya langsung tak jaga kualiti solat, lambat asal solat, jadi tak beri impact pun. Lepas tu yang ketiga berkaitan dengan puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Haji ni ramai kata tak mampu. Memang tak mampu, tetapi Allah melihat usaha. Ada tak simpan setiap bulan niat dan nekat usaha untuk pergi haji? Bukan saya tanya pergi haji tak, memang akan jawab semua tak mampu. Tetapi ia tidak melepaskan kewajipan haji sekiranya kita tidak berusaha. Kalau kita mati tak buat haji lagi, tapi memang ada rekod. Allah kan saksikan semua, Allah ya syahid, malaikat kan catat. Kita setiap bulan simpan tapi tak sempat, mati datang dulu. Mudah-mudahan terlepas daripada rukun kewajipan menunaikan haji. Jadi 5 rukun ini menjadi basic. Sebab itu ada kaitan rapat dengan apa yang kita buat setiap hari bekerja di pejabat ini. Kerana pekerjaan yang kita buat ini melibatkan zakat. Gaji tu wajib keluar zakat. Ramai orang rasa bila keluar zakat sumber pendapatan tu jadi sikit, makin kurang. Tetapi Alhamdulillah, kes-kes saya yang rasa selalu tak cukup duit, tak cukup ini sekian-sekian, bila bayar zakat, Alhamdulillah Ustazah, kalau saya tahu bila bayar zakat jadi cukup, Alhamdulillah Ustazah sekarang cukup. Saya tak tahu, gaji tak naik tapi cukup, bahkan ada lebih. Subhanallah, sebab itu janji daripada Allah dan janji daripada Rasulullah. Nabi sebut apa? Tidak berkurang hartamu kerana zakat. Dan Nabi sebut apa? Zakat akan menambah, menyucikan dan memperkembangkan harta. Akan kembang jadi lebih baik, barakah. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap, setengah-setengah kita bersama. Mudah-mudahan mendapat sesuatu. Yang paling utama, ilmu yang kita dapat, yang kita rasa, yang kita feel itu diterjemahkan dalam tindakan. Walaupun sikit, mesti ada tindakan, mesti ada perubahan yang kita buat. Jika tidak ada perubahan, bermaksud ilmu itu menjadi satu fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Allah dah sampaikan kita kepada ilmu, tapi kita tidak beramal. Walaupun dalam banyak-banyak kita kongsi, ambil 1-2 untuk beramal pun jadi, insya-Allah. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kepada semua pihak. Terima kasih yang menonton, lebih kurang 4,000 lebih gabung semua. Dalam 4,000 lebih yang di Dewan, dalam 40,000 yang hadir ni. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.